أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati seluruh barisan dan kuasa pengurusan pentadbiran surau, imam-imam, bilal-bilal, para asatizah, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan buat kita semua dapat lagi kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian dan perbincangan serta perbahasan pelajaran berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan dengan pengajian dan pembelajaran kita dapat memperelokkan iman kita, dapat memperbaiki ketakwaan kita di atas keberkatan kita belajar tentang cerita-cerita yang berkait dengan akhir zaman ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, saya minta maaf sedikit lewat. Biasa awal, tapi hari ini saya bertolak daripada rumah tu sedikit lewat. Jadi dalam tolak lewat, lepas tu jam pula, ada accident 2-3 tempat. Jadi Haji Sirun tadi telefon saya dah di hospital. Katanya dia balik sebab tak bawa telefon. Balik untuk telefon saya. Jadi alhamdulillah sempat sampai untuk kita meneruskan pengajian. Jadi kalau kita ulang balik apa yang kita belajar pada pertemuan kita yang lalu, masih lagi kita pada bab perbahasan tanda-tanda kecil hari kiamat. Masih lagi kita menceritakan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan yang terakhir hari itu kita dah bahaskan sedikit lagi berkenaan dengan berleluasanya keamanan. Dunia ni jadi aman je, tu tanda kecil hari kiamat juga, seperti mana sabda Nabi SAW. Kalau dulu, orang dulu zaman Nabi dulu takut kalau seorang perempuan ni dia nak berjalan jauh daripada Iraq, Iran nak pergi ke Mekah buat haji, buat umrah, tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak aman dunia pada waktu itu. Macam-macam orang boleh buat. Tapi hari ini kalau orang nak travel jauh-jauh, seorang perempuan pula tanpa ada teman pun dah selamat, tak ada apa-apa masalah. Dan kita pun telah bahaskan, ada ulama kata keamanan tu seperti mana yang berlaku sekarang, seperti mana yang berlaku pada berpuluh-puluh tahun dahulu. Ada yang kata masih belum. Ada kata keamanan yang dimaksudkan keamanan yang betul-betul aman. Tidak ada lagi kezaliman di atas muka bumi ini. Wallahu alam yang mana satu. Tapi yang kita kena imani, tanda-tanda kecil hari kiamat ini Nabi dah bagi tahu pada kita, iaitulah bila mana berluasanya keamanan dunia, maka kita kena beriman. Itulah antara tanda kecil
hari kiamat, nak dekat dengan kiamat dah. Kemudian kita bahaskan juga pada bulan lalu tanda yang kecil yang seterusnya, iaitulah timbulnya ataupun munculnya, menyalanya api di tanah Arab. Menyalanya api di tanah Hijaz. Api yang sangat besar, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, munculnya api di tanah Hijaz sehingga nyalaan api tersebut, cahaya api tersebut sampai ke tengkuk-tengkuk unta di Busra. Tengkuk-tengkuk unta di Busra. Busra itu di mana? Di Syria. Busra tu di Syria, dekat dengan Syam. Jauh tu kalau nak kira 1000 km. Tapi nak beritahu punya besarnya api yang muncul daripada di tanah Hijaz, di tanah Arab tersebut, punya besar sehingga nyalaan dia, cahaya dia tu sampai 1000 km nampak di tengkuk-tengkuk unta di Syam, di Busra, di Syria. Itu pun disebut oleh ulama-ulama telah berlaku. Telah berlaku pada zaman Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menukilkan tiba-tiba muncul api yang sangat besar yang menjadi buah mulut semua ulama-ulama yang hidup, yang masyhur hidup pada zaman tu, semuanya menukilkan tentang sejarah besar ini. Bahkan ulama yang selepas daripada itu dia buat kajian, dia pergi sampai ke Syria, sampai ke kota Busra, tanya semua keseluruhan orang-orang yang duduk di Busra itu, pada tarikh sekian-sekian kamu nampak tak ada cahaya yang datang daripada langit menerangi tengkuk-tengkuk unta pada waktu tersebut? Semua mengakui ada. Ada. Jadi lokasinya kita dah sebut. Ada satu tempat, dia berbentuk dia antara jalan daripada Mekah ke Madinah, dia tengah-tengah, dalam 100 ke 200 km kalau daripada Madinah. Saya tengok memang ada satu tempat itu yang kawasan dia macam bentuk kawah, macam gunung berapi begitu. Dan dikatakan di situlah tempatnya menyalanya api yang sangat besar, sehingga kan besarnya api ini kalau naik di gunung-gunung dekat Busra ataupun naik di bukit-bukit dekat Mekah, boleh nampak api tersebut. Boleh nampak. Tak tahu wallahu alam besar mana. Semasa saya duduk di Madinah, belajar di Madinah, kami belajar ada satu tempat dipanggil Bukit Terbakar. Tempatnya tak jauh daripada Quba. Dikatakan situ juga yang berlaku keluarnya api sehingga boleh hitam batu-batu dekat bukit tersebut. Tapi kalau mengikut pembacaan ataupun penelitian saya tak rasa api yang membakar bukit tersebut ialah api yang dimaksudkan boleh sampai ke Syria, boleh nampak daripada Mekah. Kerana kalau kita ikut logik akalnya, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, bila api itu besar, maka bila api itu besar, dia mesti efek ataupun dia mesti memberi satu bahang yang sangat besar kepada penduduk-penduduk di sekitar dekat dengan api tersebut. Macam masa kalau kita macam nak bakar sampah ke, kalau menyala api kan, api kalau boleh besar, budak kecil tu pun dah rasa bahang. Kalau rumah terbakar pun, kita duduk dekat pun rasa panas. Cuba bayang kalau api sebesar gunung. Tak ke rasa bahangnya dengan orang-orang yang berdekatan, penduduk-penduduk kampung berdekatan. Jadi untuk saya kata, kalau kita nak kata wallahu alam, mungkin ada peristiwa berlaku terbakar bukit tersebut di situ, di tempat yang dikatakan bukit terbakar dekat dengan Quba tersebut. Tapi saya tak rasa itulah yang dimaksudkan sehingga boleh nampak apinya daripada Mekah. Daripada Mekah boleh nampak. Kita hari ini ada menara jam tinggi. Menara jam tinggi tu pula boleh shoot laser daripada menara tu ke langit, nak bagi tahu seluruh orang Mekah bila masuk bulan baru, bila nak masuk Ramadan ke, bila nak masuk bulan baru saja, jam tu dia akan tembak lampu ke langit.
Kalau tuan-tuan perasan lah, kalau pergi umrah, tengok tiba-tiba cantiknya jam tu dia tembak laser ke langit, lampu laser. Tu bukan saja-saja buat lawa tu. Tu tandanya bulan baru dah masuk. Malam tu ialah masuknya bulan baru. Jadi kalau siapa biasa pergi hujung-hujung bulan tu nampak malam ni ada tembak laser langit, tu tandanya masuk bulan baru. Dalam keadaan teknologi kita pada waktu sekarang, dengan menara jam yang tinggi, boleh tembak lampu ke langit, itu pun orang Madinah tak boleh nampak lagi. Kalau orang duduk Madinah, tak tahulah kalau ada orang nampak. Tapi saya setakat duduk Madinah, dah pernah panjat bukit Uhud yang tinggi tu, 1 ke 1,5 kilometer, tak nampak lagi menara jam. Tak pernah nampak lagi menara jam. Jadi nak ceritanya, api yang dicerita oleh Imam Nawawi cukup besar, boleh sampai ke Syria sana. Orang Mekah boleh nampak. Maknanya cukup besar. Bila cukup besar, tuan-tuan, maknanya kalau ikut logik akal, mustahil dia tidak memberi kesan kepada penduduk sekitar. Mestilah kalau dia tu sangat besar, maka mungkin dalam radius yang sangat besar orang tak boleh dekat. Kalau dekat, boleh terbakar kulit. Lepas tu saya tengok, kalau saya pernah pergi ke Turki, di tempat yang dikatakan berlakunya cerita Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar. Dikatakan Raja Namrud ni nak bakar Nabi Ibrahim ni, dia kumpul semua kayu api dekat dalam negeri dia, bakar dalam satu kawah yang sangat besar. Tempat dia tu memang luas. Dan dia ceritakan api dia tu memang setinggi gunung. Kalau kita dengar cerita api saja setinggi gunung, kita tak boleh bayang. Sebenarnya bila api setinggi gunung, orang nak datang dekat pun tak boleh, terbakar tangannya. Kerana besar apinya. Jadi tempat tu, nama tempat tu Sanliurfa. Situ memang tempat banyak sejarah-sejarah Nabi-Nabi lama dulu. Boleh kalau tuan-tuan perempuan rasa seronok nak pergi tengok-tengok tempat kenal-kenal sejarah-sejarah para anbiya, boleh pergi. Jadi tempat dia besar. Bila apinya sangat besar dan marak, tak ada orang boleh pergi dekat nak campak Nabi Ibrahim dalam api tu. Guna bermacam-macam cara. Nak pergi dekat tak boleh, terbakar. Lalu dia ceritakan mereka naik ke satu bukit tinggi, mereka cipta alat. Ada yang kata dia cipta alat yang macam alat perang zaman purba dulu tu, yang letak orang atas dia tu, lepas tu potong talinya, tali tu akan melantun barang yang di atas alat tersebut ke tempat yang dituju lah. Ada yang kata guna alat tu, ada yang kata dia buat satu tali yang besar macam lastik. Kalau tuan-tuan pergi kat Sanliurfa tu, dekat atas kat gunung tu ada 2 menara tiang. Dia katakan tu di antara 2 tempat tu Nabi Ibrahim dibaling, dicampak ke dalam api yang sangat marak. Api yang dikatakan berminggu-minggu, berbulan-bulan dia nyalakan sampai habis kayu api yang ada di negeri tersebut. Punya besar api tersebut. Jadi nak ceritanya, kalau api sebesar yang boleh nampak daripada Mekah sehingga cahayanya boleh sampai ke Syria, maka logik akalnya dia adalah api yang sangat besar. Dan bila api yang sangat besar ni, mana tak ada penduduk di sekitar kawasan tempat menyalanya api tersebut, kalau ikut logik. Jadi tempat yang saya bagi tahu bulan lalu tu, tempat tu memang kawasan yang padang pasir, hanya ada gunung-gunung saja. Dan saya cek, direkodkan pada tarikh zaman Imam Nawawi hidup tersebut, memang berlaku ada direkodkan gunung berapi, letusan api dekat kawasan tersebut. Dalam sejarah, wallahu alam, seperti mana yang kita belajar awal-awal dahulu, kita tak boleh nak tentukan inilah dia yang Nabi SAW sebut. Wallahu alam, boleh jadi yang telah berlaku pada zaman Imam Nawawi, boleh jadi akan berlaku lagi lepas pada ni, kita tak tahu. Jadi tak ada siapa yang boleh confirmkan, kerana ini adalah termasuk dalam ilmu ghaibiyat, ilmu yang
hanya boleh dapat daripada sumber yang Allah Subhanahu Wa Taala saja bagi tahu. Mana yang Allah bagi tahu, itu saja yang kita boleh beriman. Yang mana satu kita tak boleh kata ta'yinkan, kita tak boleh kata inilah yang Nabi SAW sebut, kita tak boleh kata begitu. Jadi itu tanda yang ke-9 yang disebut di dalam kitab Asyaratus Sa'ah ini. Baik. Kemudian kalau kita tengok pada akhir tulisan kitab Syekh Yusuf, Dr. Yusuf Wabil rahimahullah ini, dia komen tentang api ini. Dia kata, dan adalah api ini bukanlah api yang akan keluar pada akhir zaman, yang menyebabkan berkumpulnya manusia di tempat terkumpulnya mereka, seperti mana akan datang tajuk ini pada tanda-tanda besar kiamat. Maksudnya penulis kitab ini bagi tahu pada kita yang ada satu lagi tanda besar yang Nabi SAW bagi tahu pada kita, munculnya satu api juga. Dan api ini sangat besar sehingga manusia lari daripadanya. Seluruh manusia ni berkumpul pada satu tempat perkumpulan. Ini bukan api yang dimasukkan tanda kecil hari kiamat. Yang api muncul di tanah Hijaz ini bukanlah api yang dia sebut, api yang tanda-tanda besar tersebut. Maknanya dekat-dekat lagi dengan kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat ni, bila api yang sangat besar keluar sehingga manusia ni berkumpul pada satu tempat. Yang tu dia kata akan datang pada tajuk seterusnya, pada tajuk tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi penulis meneruskan lagi contoh-contoh ataupun tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Yang ke-10 ialah pembunuhan ataupun terbunuhnya ataupun berperangnya bangsa Turk. Bangsa Turk. Ini salah satu tanda hari kiamat. Berperangnya kita dengan bangsa Turk ataupun terbunuhnya bangsa Turk. Apa dia bangsa Turk ini? Bangsa Turki ke? Bangsa apa? Jadi penulis meletakkan nota di sini memberitahu kepada kita, Turk ini pada ulama, pada pendapat para ulama berkenaan dengan asal usulnya ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat yang disebut sebagai Turk, bangsa Turk. Jadi bukanlah bangsa Turk yang dimaksudkan sebagai tanda hari kiamat ini bangsa Turki ya. Jangan salah faham. Ini bukan bangsa Turki, tapi memang dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang perihal hari kiamat ini, dia sebut perkataan At-Turk. At-Turk. Jadi kita baca hadisnya. Jadi asal usulnya ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Ulama-ulama, para sejarawan berbeza pendapat. Ada yang kata pertamanya, mereka ini daripada keturunan Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh, yang mana daripada keturunan mereka inilah keluarnya Ya'jud Ma'jud. Mereka ini daripada anak-anak pakcik mereka. Anak-anak pakcik mereka. Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh ni siapa? Yafith bin Nuh ni salah seorang anak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Salah seorang anak Nabi Nuh. Jadi bila kita cerita keturunan ataupun anak Nabi Nuh ni, panjanglah kalau tuan-tuan dan puan minat sejarah. Sejarah manusia ini seperti ditulis semula bila berlaku zaman Nabi Nuh. Bila zaman Nabi Nuh tu banjir sebanyak-banjirnya dunia ini, habis rosak seluruh tanaman, seluruh haiwan, seluruh makhluk dengan manusia-manusia yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sejarah manusia tu ibarat ditulis semula pada zaman Nabi Nuh. Kerana tak ada apa dah bumi. Selepas habisnya bencana banjir besar tu, Nabi Nuh selamat. Bila Nabi Nuh turun bersama dengan pengikut-pengikut dan haiwan-haiwan yang diselamatkan, itulah bermulanya kembali sejarah manusia. Jadi keturunan Nabi Nuh ni banyaklah, panjang sejarah-sejarah menceritakan
Ada yang kata anak Nabi Nuh ni selepas banjir ada 3 orang. Anak yang pertama lahirlah keturunan Arab, keturunan ni. Anak yang kedua lahirlah keturunan Cina. Anak ketiga lahirlah keturunan. Sebab itu berbeza-beza bangsa tu asal usulnya daripada zaman Nabi Nuh. Panjanglah sejarah, nak tahu betul ke tak betul, wallahu alam. Tak ada sumber-sumber yang kita kata tak boleh diingkari. Biasalah sejarah kan macam-macam. Orang boleh cakap macam tu, orang boleh cakap macam ni, dakwaan tu, dakwaan ni. Cuma di atas dunia ni yang tak boleh diingkari Al-Quran, hadis saja. Bila Al-Quran kata macam tu lah. Hadis kata macam tu lah. Yang itu saja fakta yang kita tidak boleh canggah. Tapi kalau bab-bab sejarah ini, jangan kita bersikap dengan beriman, oh yang ni lah betulnya. Tak. Sebab tak ada sumber yang kita kata yang tidak boleh dibahaskan, yang tidak boleh dipertikaikan. Yang kita tak boleh pertikai setakat yang ada pada kita ni Al-Quran, hadis lah. Al-Quran, hadis. Pasal apa? Pasal Allah bagi tahu sendiri. Allah kata Allah akan jaga Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Benda-benda yang daripada agama, benda-benda yang datang daripada agama ini, Allah kata Allah lah yang turunkan dan Allah lah yang akan jaga. Sampai hari ini Al-Quran adalah sumber yang asli yang tidak boleh dipertikaikan. Kitab-kitab suci lain banyak dah diubah suai, dah luput dan sebagainya. Bahkan naskah-naskah, tulisan-tulisan ulama-ulama kita yang silam pun banyak. Banyak yang mafqud, yang hilang, yang terputus. Pasal apa? Pasal tak ada rekod. Tak ada rekod. Jadi yang hanya tidak boleh dipertikaikan ialah qala Allah, qala Rasul. Jadi bab-bab sejarah ni kita terbuka. Sebab kalau kita nak kata nak menjadi hujah pun tak boleh menjadi hujah juga, dan dia pun tak berkait dengan amal ibadat kita. Jadi bab-bab sejarah ni kita dengar saja, dan mana yang kita boleh ambil pengajaran dan ibrah, kita ambil pengajaran dan ibrah. Okey, itu yang pertama. Pendapat yang pertama kata bangsa Turk ini asal usulnya anak-anak daripada keturunan Yafith bin Nuh. Kemudian yang kedua menyebut bahawasanya bangsa Turk ini ialah mereka daripada Bani Qantura. Bani Qantura. Qantura ni siapa? Qantura ni nama seorang pembantu Nabi Ibrahim, hamba Nabi Ibrahim salawatullahi wasallam alaih. Dan daripada Nabi Ibrahim ini telah lahir anak-anak daripadanya, dan di antaranya ialah bangsa Turk dengan bangsa Cina. Bangsa Turk dengan bangsa Cina. Ini pun ada para ulama' dan para sejarawan bagi pendapat yang dimaksudkan sebagai bangsa Turk ini asal usulnya daripada Bani Qantura. Biasa dengar Bani Qantura. Baru ni kan viral yang kata Khadijah berasal daripada Bani Keturah. Itulah Qantura tu. Keturah. Jadi dikatakan bangsa Turk ini ialah daripada asal usulnya daripada Bani Qantura. Qantura ni siapa? Qantura ini ialah hamba Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana melahirkan anak-anak ataupun bangsa Turk dan bangsa Cina. Bangsa Turk dan bangsa Cina. Kemudian pendapat lain mengatakan, ada yang mengatakan asal usul bangsa Turk ini mereka adalah daripada kaum Tubba. Kaum Tubba. Dalam Quran ada sebut bangsa Tubba. Qaum Tubba. Tengok dalam Quran, biasa dengar kan Tubba. Siapa bangsa Tubba ni? Diceritakan bangsa Tubba ini ialah mereka yang hidup dekat-dekat dengan Yaman. Mereka satu kaum yang hidup dekat Yaman. Mereka pernah beriman dengan syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lama dah duduknya mereka dekat Yaman. Dan kaum Tubba ini memang
bertapaknya di Yaman, sejarah menyebutkan bahawasanya Nabi SAW pernah bagi tahu pada sahabat, jangan kamu cela ataupun jangan kamu kasar sangat dengan orang-orang di Yaman ni. Sebab apa? Sebab asal usul mereka daripada Tubba, kata Nabi SAW, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan mereka ini semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang soleh. Jadi jangan kasar sangat dengan orang Yaman. Nabi pernah pesan. Jadi ada sejarawan mengatakan kaum Turk ini, bangsa Turk ini adalah mereka yang berasal daripada kaum Tubba. Kemudian yang terakhir, para ulama ataupun sejarawan menukilkan bahawasanya kaum Tubba ini berasal daripada cucu Nabi Nuh. Tadi daripada Yafith, yang ni daripada anak Nabi Nuh yang namanya Sam. Anak Nabi Nuh yang namanya Sam. Wallahu alam, yang mana satu yang betul. Seperti mana kita kata tadi, tak ada manuskrip yang kita kata yang ni memang sahih, memang boleh dijadikan hujah. Tak ada siapa boleh canggah, tak ada. Sebab sejarah ni begitulah. Qila semua tu boleh dikatakan, dan kita pun nak kata, nak tetapkan, nak tentukan inilah yang betul-betulnya, tak boleh juga. Sebab dia tak ada kesan ataupun faedah yang banyak sangat dengan kehidupan kita ni. Hanya sekadar boleh dengar untuk ambil ibrah, boleh lah. Kan? Jadi jangan kita menolak suatu batu. Sama lah macam kes yang kata Khadijah daripada Bani Keturah tu kan. Kita tengok ada orang tolak betul-betul, ada orang terima bulat-bulat. Masalah juga. Tolak betul-betul pun masalah juga. Jadi kita terbuka. Biar terbuka. Nak kata, kita kata inilah betulnya, tak boleh juga. Nak kata tak betul ni, tak boleh juga. Sebab masing-masing tak ada bukti, tak ada hujah. Jadi kalau ada orang boleh datangkan dakwaan, dia boleh bawa bukti dan sebagainya, kita dengar je lah. Kita dengar dan ambil ibrah. Kalau boleh ambil ibrah, boleh ambil ibrah. Kalau tak ada apa-apa, sekadar ambil pengetahuan begitu je lah. Sekadar ambil pengetahuan begitu saja. Kemudian disebut di sini negaranya, tempat duduknya, negerinya, bangsa Turk ini di mana? Tempat duduknya di Turkistan. Turkistan, nama negara sekarang ni Turkistan. Kalau buka map tu, nama tempat tu Turkistan. Di mana? Dia adalah satu kawasan di timur Khurasan hingga ke barat China. Turkistan, di mana kawasannya? Dia adalah di timur, dari timur Khurasan sehinggalah ke barat China. Mana dia tengah-tengah. Belah ni China, belah ni Khurasan, tengah-tengah ni lah Turkistan. Tempat tinggalnya bangsa Turk. Tempat tinggal bangsa Turk. Jadi orang-orang Turkistan, kebanyakannya orang-orang Turkistan. Khurasan ni di mana pula? Khurasan ni kalau kita cari map tak jumpa kan? Khurasan ini ialah satu kawasan. Kita sekarang memang tak jumpa sebab dulu nama negara dulu berbeza dengan nama sekarang. Sekarang ni kita dah dipecah-pecahkan dengan nama-nama negara yang khusus. Macam dulu orang panggil Syam, mana ada Syam dah sekarang. Buka map tu, kalau cari Syam tak jumpa. Sebab tak ada dah negara Syam. Rupanya Syam dulu adalah gabungan negara Syria, Palestin, Jordan. Itu Syam, kawasan Syam dipanggil dulu. Samalah kita Malaysia, dulu mana ada Malaysia. Dulu ada negeri-negeri itu pun ada nama-namanya sendiri. Kan? Jadi kalau kita cari Khurasan tu memang tak ada. Khurasan. Jadi di mana Khurasan? Khurasan ini adalah kawasan sepanjang Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan. Dah macam cerita Piramli kan, go ahead, go stand. Jadi Antantan tu dengan campur dengan Iran, mereka itulah yang dimaksudkan, kawasan itulah yang dimaksudkan dengan Khurasan. Khurasan. Jadi kalau kita tengok map tu, memang daripada Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan tu, kawasan tu memang sederet. Tengah-tengah tu Turkistan, sebelah tu China. China, tanah besar tu lah China. Jadi situ tempat ataupun negeri yang dimaksudkan dengan bangsa Turk. Bangsa Turk. Jadi jangan salah faham lah bila orang cakap
ada hadis sebut pasal bangsa Turk, kita kata tu orang Turki. Salah, bukan orang Turki. Jauh kan Turkistan tu dengan Turki tu sekarang. Jadi itu antara maklumat-maklumat awal pengenalan berkenaan dengan bangsa Turk. Jadi mari kita tengok hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang bangsa Turk ini. Apa ceritanya? Dan apa kaitannya dengan tanda-tanda kecil hari kiamat? Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimun at-turka qauman wujuhuhum kal-majan al-mutraqah yalbisuna asy-sya'r wa yamshuna fi asy-sya'r." Nabi SAW pernah bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah berperangnya orang Islam dengan bangsa Turk, kaum yang wajah-wajah mereka seperti perisai yang bulat. Mereka memakai bulu-bulu, pakaian yang berbulu ataupun pakaian yang berambut, dan mereka berjalan di atas kasut ataupun di atas pakaian yang berbulu ataupun berambut. Ini Nabi SAW bagi tahu daripada hadis ini. Kalau kita tengok satu persatu daripada hadis ini, Nabi sebut mula-mula la taqumus sa'ah. Maksudnya bila hadis tersebut bermula je dengan perkataan ataupun ayat la taqumus sa'ah, tidak berlaku hari kiamat, maksudnya itu Nabi nak bagi tahu kepada kita tanda hari kiamat. Tak akan berlaku kiamat sehingga berlaku perkara ni. Jadi maksudnya itu tanda hari kiamat. Apa dia? La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna turka. Tidak akan berlaku hari kiamat, kata Nabi SAW, sehinggalah orang-orang Islam ini, kata Nabi SAW, berperang membunuh bangsa Turk. Membunuh bangsa Turk. Siapa bangsa Turk? Nabi SAW bagi tahu satu kaum yang wajah mereka bulat-bulat seperti perisai. Pernah tengok perisai orang zaman-zaman lama tu, perisai dia bulat. Perisai bulat. Jadi perisai yang dibuat daripada kulit. Bentuk mukanya bulat-bulat. Kemudian mereka ini jenis pakaian, suka pakai pakaian yang dibuat daripada bulu-bulu binatang ataupun berambut-rambut. Dan mereka ini berjalan di atas kasut ataupun pakaian yang berbulu juga. Maknanya kasutnya pun kasut yang jenis berbulu-bulu. Ini yang Nabi SAW bagi tahu, dan hadis ini hadis yang ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Wa Asyratus Sa'ah. Hadis sahih. Dan Nabi beritahu bangsa Turk ini akan berperang dengan umat Islam sebagai tanda kecil hari kiamat. Hari kiamat. Ini penting untuk kita tahu siapa bangsa Turk ini. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم شعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. Tidak akan berlaku hari kiamat, kata Nabi SAW, sehingga kalian semua, yakni umat Islam, berperang dengan satu kaum yang kasutnya berbulu. Kemudian kamu berperang dengan bangsa Turk yang mana mata mereka yang sangat kecil, wajah mereka kemerah-merahan, hidung mereka penyek, dan bentuk muka mereka seperti perisai yang bulat. Ini Nabi SAW beritahu hadis lain dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Nabi beritahu tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam ini berperang dengan bangsa Turk. Apa ciri-ciri bangsa Turk ini? Mereka itu mukanya bulat seperti perisai, matanya kecil,
Mukanya kemerah-merahan, hidung dia penyek. Kamu akan berperang dengan bangsa ini sehingga sebelum berlakunya hari kiamat. Kemudian adalah hadis lain daripada Amr bin Taghlib berkata bahawasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada tanda-tanda hari kiamat bahawasanya kamu akan berperang memerangi satu kaum yang sangat luas muka mereka, seperti muka mereka itu seolah-olah seperti bentuk perisai yang bulat. Hadis riwayat Amr bin Taghlab bagi tahu kepada kita, Nabi SAW bagi tahu sendiri tanda-tanda kecil, tanda-tanda hari kiamat ialah bila mana orang Islam ini berperang dengan bangsa Turk yang mana mukanya bulat-bulat. Jadi itu pengenalan tentang bangsa Turk ini. Nabi dah bagi tahu ciri-cirinya, kita pun dah baca asal usulnya, kita dengar tadi asal usulnya daripada mana, di negara mana kebanyakan bangsa ini duduk. Daripada sini kita boleh ambil beberapa faedah ataupun pengajaran. Kita bagi ruang untuk azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Baik tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, kita sambung sikit lagi. Jadi kita kenal, dah dengar beberapa hadis yang disebutkan dalam kitab ini berkenaan dengan bangsa Turk ini. Antara pengajaran yang kita boleh dapatnya, bahawasanya tanda hari kiamat ialah orang Islam akan berperang dengan bangsa Turk. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Turk ini bukan Ya'juj Ma'juj. Setengah orang salah faham, dia kata bangsa Turk ni bangsa Ya'juj Ma'juj lah. Bukan Ya'juj Ma'juj. Tapi dikatakan seperti mana yang kita sebut awal tadi, para sejarawan kata dia satu keturunan yang sama. Satu keturunan yang sama, bangsa Turk. Kemudian yang ketiganya kita belajar tadi tentang ciri-ciri dia. Muka bulat, mata kecil, muka kemerah-marahan, hidung penyek. Jangan kita pukul rata. Zaman kita sekarang ni jangan kita pukul rata. Sebab belakang ni banyak panjang lagi ni perbahasan berkenaan dengan tanda hari kiamat Turk ni. Berkaitan bila dah berlaku, bila perang berlaku, insya-Allah kita akan kupas pada masa yang lain. Cuma saya nak sebut sini, hari ni kita belajar ciri-ciri bangsa Turk ni. Kejap lagi kalau kita jumpa pelancong ke datang, tengok ada ciri-ciri sama sebut dalam hadis. Jangan kita pergi perang dengan dia pula. Kan, bawa keluar golok, bawa keluar parang pergi perang dia, jangan. Jangan kita pukul rata. Kita dengar dulu apa perbahasan ke belakang-belakang ni. Sebab ada kebanyakan orang-orang Turkistan ni, majoritinya dah banyak memeluk agama Islam. Dah banyak kembali pada Islam. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan lebih mendalam sejarahnya, bagaimana umat Islam sebenarnya ada yang dikatakan telah berperang dengan bangsa Turk. Dan ada lagi hadis-hadis Nabi SAW, Nabi beritahu umat Islam ni berperang 3 kali dengan bangsa Turk. Kemudian dicontoh ada yang kata bangsa Turk ini antara yang berperang dengan umat Islam pada yang paling besar kesannya sewaktu penjajahan Genghis Khan. Genghis Khan tu dikatakan Genghis Khan tu bawa bangsa-bangsa Turk tu. Menepati ciri-ciri dia dengan pakaiannya, dengan badannya dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Kita sambung perbahasan berkenaan dengan peperangan dengan bangsa Turk dengan umat Islam ini pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, kita di akhir zaman ni begitulah. Nabi SAW banyak sebut tak kejadian pelik-pelik, biasanya berlaku kacau bilau, berlaku peperangan-peperangan. Jadi bersiap sedialah diri kita dengan amalan kita, dengan kita punya persiapan. Kerana kalau kita tengok daripada hadis yang mungkin kita akan baca nanti, sahabat-sahabat ni bila dia dengar cerita-cerita ataupun hadis-hadis akhir zaman ni, ada yang sampai bila dengar dahsyatnya, hebatnya peperangan kacau bilau berlaku akhir zaman, lepas saja dia dengar hadis tu, dia tak pernah tinggal pun, pergi mana-mana dia bawa 3-4 ekor unta, dia bawa bekalan siap-siap. Sebab apa? Sebab dia takut apa yang Nabi SAW sebut tu berlaku pada zaman dia. Jadi ni bagaimana sikap yang perlu dicontohi oleh kita bila kita belajar cerita-cerita tentang akhir zaman ni. Kenalah kita kena bersiap sedia dengan segala macam persiapan. Kita tak tahu masa depan ni yang entah apa-apa lagi akan berlaku ni. Jadi persiapkan ilmu kita, persiapkan amalan kita, persiapkan fizikal kita, persiapkan bekalan kita, bekalan amal, bekalan ilmu, bekalan makanan ataupun apa-apa sajalah. Persiapkan. Jadi supaya kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang dipanggil orang cerdik. Orang cerdik ini dia fikir masa depan. Nabi SAW bagi tahu orang cerdik ini orang yang selalu mengingati mati. Maksudnya orang yang selalu memikir masa depan. Orang yang fikir mati ni, dia fikir masa depan, dia akan mati. Jadi apa dia nak buat sekarang? Tu Nabi bagi tahu orang-orang yang cerdik. Jangan kita jadi macam orang-orang kafir yang bodoh. Orang kafir yang bodoh ni Allah sebut dalam Al-Quran. Bila dia nak minta bukti dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta apa? Dia minta, ya Allah, kalau betul lah Nabi ni bawa seruan kamu, bawa ajaran kamu, betul dia utusan kamu, amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan batu-batu daripada langit, timpalah atas kami ni untuk membuktikan bahawasanya Rasul ini betul. Tu tak cerdik, namanya bodoh.
Pasal apa? Pasal kalau betul lah Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan apa yang dia minta tersebut, macam mana dia nak taubat? Macam mana dia nak taubat? Dia dapat apa? Apa yang dia dapat? Tu kata orang-orang kafir ni bodoh. Bukan saya sebut, Quran sebut. Kerana mereka tak fikir masa depan. Jadi apa yang kita belajar mudah-mudahan mendapat keberkatan dan dapat kita persiapkan amalan dan bekalan sebaiknya dari apa saja sudut dalam kita nak menghadapi akhir zaman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati apa yang disampaikan, sekaligus dapat menyuntik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki kehidupan kita yang bakal mendatang, yang entah berapa lama yang kita akan hidup lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan. Qul qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal islam والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمرهم أعداءك أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.